Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang masih sudi singgah ke channel Kisah Seram Malaysia. Okey, untuk hari ini kita akan bercerita tentang masih lagi kisah hospital. Jadi pada anda semua yang masih lagi setia menunggu kisah seram daripada Kisah Seram Malaysia ini, harap anda dapat enjoy dengan kisah ni lah ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan sedikit doa lah ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan pemudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga untuk ibu dan ayah kita, insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah yang pertama ni ialah pengalaman menjaga ayah di hospital. Baik, cerita yang aku nak kongsikan ni dah lama berlaku. Lebih kurang 10 tahun dah rasanya. Ayahku jatuh sakit secara tiba-tiba. Agak lama ditahan di hospital sehinggalah akhirnya doktor dapat mengesahkan punca yang menyebabkan ayah aku begitu. Jangkitan kuman di dalam otak. Banyak perkara yang berlaku sepanjang tempoh itu. Kami usaha berubat secara moden, secara tradisional dan perubatan Islam. Ini disebabkan pada awalnya doktor tidak dapat menerangkan apakah punca sebenar ayah aku sakit. Ayahku juga sentiasa dikelilingi orang yang penuh dengan hasad dengki. Tak putus menghantar pelbagai bentuk sihir agar ayahku gagal dalam apa jua pekerjaan. Maka apabila ayah sakit dan lemah, lebih mudah untuk sihir itu menjelma dan menyerang ayah. Maka dapatlah kami menyaksikan pelbagai kejadian aneh yang berlaku sepanjang berada di hospital. Perkara yang aku alami sendiri antaranya ialah ayahku akan menggegil-gegilkan biji matanya. Tiba-tiba terkadang-kadang seolah-olah menepis. Tengok tu, ada banyak monyet bergayut di rel langsir, kata ayah pada satu senja. Apa aku buat? Aku hanya mampu memandang rel langsir yang hanya tergantung langsir terbuai-buai di tiup angin kipas yang berputar laju. Mulut aku tak berhenti baca Ayatul Kursi. Dah rasa macam bomoh dah kadang-kadang aku rasa, sambil aku melayan apa je cerita yang keluar daripada mulut ayah aku. Ada juga pada suatu malam ayah senyum seronok sambil memandang di sekeliling dia. Waktu malam menjadi kebiasaan kami akan menarik langsir mengelilingi katil. Aku dan ibu akan hampakan Toto di bawah tepi katil dan tidur di situ. Nurse tak marah ke? Tak marah, dah kenal. Kami di antara penghuni paling lama di situ. Jalan tikus keluar masuk ward semua kami dah hafal. Dah jadi kebiasaan adik aku akan menyelinap masuk lewat malam sekitar jam 2 ataupun 3 pagi untuk hantar makanan kepada kami yang kelaparan di dalam hospital. Okey, berbalik pada cerita tadi, kenapa ayah aku senyum dan tersengih? Bukan setakat senyum je, dia bersembang macam ramai orang kat keliling dia. Dia beritahu kami, tengok tu, Tok Ayah ada, Tok Cik ada, Pak Harun ada. Ramai sungguh lah. Semua tengah tengok ayah ni. Semua datang melawat ayah sama-sama. Aku tak tahulah nak terus duduk tepi dia atau menyuruk dalam Toto masa tu. Nama semua yang ayah sebut tu semua dah arwah. Memang seram. Dia siap beritahu lagi diorang tu cakap apa dan apa. Lama pula tu menyembang. Aduhai, sabar je lah aku dan ibu masa tu. Ibu pula pun apa lagi terkumat kamit mulut baca ayat-ayat pelindung. Ada juga keadaan-keadaan dia dalam keadaan takut, resah, mata melilau. Macam tu. Seolah-olah ada makhluk yang menakutkan dia. Dia tak terjun katil lari ke? Tak. Kami dah ikat kaki dan tangan semua sebab dia memang akan lari. Disebabkan dia begini, ada yang menasihatkan aku untuk sentiasa baca surah Yasin dan Al-Jin. Kalau baca surah Yasin, aku akan letakkan sekali botol air mineral di depan aku dan bukakan penutupnya.
Air tu akan aku raup pada wajah ayah aku. Memang dia marah. Panas katanya. Woi, ayah apa ni? Kata ayah. Panas lah, aku buat bodoh je. Dan teruskan. Ada masanya aku baca surah Al-Jin. Ayah aku akan mendengus marah apabila dia terkena pada ayat-ayat tertentu. Maka akan aku ulang ayat itu beberapa kali. Saja aku nak tengok reaksi dia. Lagipun ayah dah tidak mengenali kami sepanjang perjalanan, sepanjang dia sakit. Jadi aku tak kira anak derhaka lah kan. Jadi pengalaman seram lain yang aku alami antaranya adalah satu laluan tikus ni. Aku perlu melalui stor penyelenggaraan. Dekat sini selalu akan ada katil yang rosak, kerusi dan lain-lain di koridor tu. Dan kalau kurang bernasib baik macam aku, lampu pula terpadam pada malam tu, sekitar pukul 1 ataupun 2 pagi. Masa tu aku balik rumah sekejap. Kemudian aku kembali ke hospital nak temankan ibu. Memang gelap, tapi adalah cahaya sama-sama daripada lampu jalan. Aku teragak-agak nak melintas, tapi kalau tak lintas, tak dapat nak naik ward. Aku nak ke tangga depan sikit je lagi. Sebab apa aku teragak? Sebab aku nampak ada satu katil masih lengkap bercadar, tapi cadar dia penuh darah weh. Berfikir aku nak lalu ke tak, sambil otak pula tak terkawal membayangkan perkara yang bukan-bukan bakal keluar daripada stor. Manalah tahu kan, aku baca segala ayat buat pelindung. Aku nekat. Alang-alang aku dah jalan sejauh tu, aku lintas juga sambil pejam mata. Selamat. Ada juga kadang-kadang nak melepaskan hajat, aku guna je tandas pesakit di ward lelaki. Walaupun aku ni perempuan, tak sempat dah nak naik turun tangga cari tandas malam-malam. Silap-silap ada yang lain pula teman aku. Tak sanggup lagi aku Tapi dalam ward pun tetap seram. Kadang macam ada yang masuk sekali, tapi tiba-tiba senyap, sunyi. Memang lajulah aku lari keluar dari selepas hajat tu. Dan satu lagi, cara nak rasa selamat, aku tak tenung lama sesiapa atau apa yang mencurigakan aku. Tidak tahu, itu lebih baik jalan terus. Sekian. Jangan pula korang tak jaga ibu dan ayah korang di hospital disebabkan cerita aku ni ya. Besar ganjarannya jaga mak ayah kita yang sakit. Jadi ini adalah kisah yang pertama. Harap anda enjoy dan kita teruskan pada kisah yang kedua. Baik, untuk kisah yang kedua ni, tajuk dia Hospital Butterworth Penang. Pada tahun 2002, bertempat di sebuah hospital swasta di Butterworth Penang. Encik, kami kena operate untuk buang ketumbuhan tu. Kalau biar lama-lama nanti jadi lagi besar, lagi susah kita nak buang. Oi, bahaya ke benda tu doktor? Benda tu dia macam risau je agak lah. Boleh jadi bahaya kalau dah berdanah. Encik ni dah tahap berdanah, kena buang ya. Oh, okey. So nak kena bedah lah pungkok saya ni. Yalah, dah kat situ gak dia nak tumbuh pun. Kita potong kat tulang sulbi tu, tapi tak boleh jahit balik. Kena dressing sampai luka tu kering. Kalau jahit takut dia jadi balik. Allahu. Aku dengar tang dressing tu tak boleh agak dah, macam mana aku melalak nanti. Beberapa tahun lepas aku accident, kena dressing juga. Habis semua doktor dan nurse aku tendang. Macam mana aku boleh kena ketumbuhan tu? Entahlah. Tiba-tiba je dia muncul kat tulang cenongging aku. Sakit berhampa. Sakit, dah duduk sakit, berdiri sakit, tidur sakit, time naik motor pergi kerja lagi lah azab katanya. Duk sat-sat kena diri atas motor. Rider sebelah kata aku macam poyo acah-acah mek duan baru menang race. Dia tak tahu cenongging aku tengah pedih hingga membawa ke pinggang. Sampai ke satu tahap ia mengeluarkan air bisa dan nanah.
Jadi mau tak mau aku kena tela ke hospital, dan itulah buat pertama kalinya aku check in hospital dalam tempoh masa yang lama. Best juga tau duduk hospital ni. Makanan orang main hentak, duk tak ada, nurse main tanya habak lawa-lawa pula tu. Cuma yang tak bestnya, hang mati kutu. Boleh duduk terlentang atas katil, tengok TV, tengok kipas, tengok dinding. Nak hisap rokok pun tak boleh. Bilik aku tu boleh menempatkan 4 orang pesakit, tapi hanya 3 katil yang berpenghuni. Aku seorang uncle tua berbangsa Cina, dan di sebelah aku ada seorang lelaki India yang duduk berhadapan dengan katil aku. Katil satu lagi kosong. Di kabinet katil uncle tu ada sebuah radio kecil yang tak berhenti-henti mengumandangkan mentera Buddha. Mentera lakut, bunyinya mendayu-dayu macam lagu Siam tu. Bila dengar lama-lama jadi galik lah pula. Macam kita yang Muslim jugalah. Jadi macam kita orang Muslim kan, kita pasang ayat Al-Quran kan guna radio. Jadi malam pertama keluarga aku balik, kawan-kawan jamuan aku pun datang. Cik, apik, Jan dan kakak jam 9 malam mereka main sampai kat ward aku. Hospital swasta ni hang nak pergi melawat jam berapa pun boleh. Mereka ajak aku isap rokok kat tangga hospital. Boleh kan isap rokok kat tangga? Tanya aku pada cik. Boleh lah. Yang tak bolehnya dalam ward ni, tangga tu mana ada orang, jawabnya. Penuh yakin. Mana hang tahu kalau kena tangkap macam mana? Tak kena tangkap lah. Aku memang pernah masuk sini dah. Memang situ pun aku isap rokok. Dah biasa buat kerja-kerja macam tu rupanya. Tapi aku ikut jugalah. Tak tahan dah ni, sehari suntuk tak hisap rokok. Mereka pula bawa berkenalan nasi kandar untuk aku. Masalahnya malam tu aku kena puasa sebab esok pagi nak operate. Jadi boleh telan asap je lah. Tangga kecemasan tu agak suram kerana bukannya semua lampu dibuka. Tingkat yang aku duduk tu lampunya ditutup. Tingkat atas dan bawah dibuka. Sambil duk pam candu tu, kami berbual dengan rancak. Tapi adalah seorang mamat ni, seperti yang aku ceritakan dalam kisah Syelet Pantai Cenang. Mulut poking tu sentiasa mengundang bahaya. Berasa meremang pula duk hospital ni. Hang tak rasa apa-apa ke adik? Kata kakak dengan asap rokok berkelun-kelun keluar dari hidung. Dah macam dapur arang mak aku dah muka dia. Hang ni mulut tu boleh tak kalau tak sebut bukan-bukan, balas Apek. Sambil Apek membidas kenyataan kakak, pintu di tingkat atas terbuka dan tertutup dengan kuat. Boom! Kalau tak silap aku, tingkat 5, kami di tingkat 4. Boom! Aku jenguk ke atas. Kod-kod security buat spot check. Boleh kantoi kami duk hisap candu kat situ. Tapi tak nampak kelibat apa-apa pun. Tak ada tanda-tanda orang naik ataupun turun. Kemudian Jan pula bersuara. Sungguhlah, aku pun berasa meremang. Tengok ni, bulu lengan aku semua terbacak dah. Ni tandas kat mana tandas? Dari tadi aku duk tahan berak. Aduh katanya. Nak terberak rupanya. Memanglah meremang dah je. Dah lah Jan nak terberak. Kami memutuskan untuk berpisah di situ. Dia pun nak balik dan aku kena tinggal dalam ward. Maka tinggallah aku seorang diri dalam waktu bertemankan seorang uncle yang dah uzur sangat dan seorang India yang patah kaki akibat kemalangan. Dan kemudian datang seorang nurse muda masuk ke ward dan menutup radio yang sedang bermentera di katil uncle sebelah aku. Nurse tu buat pemeriksaan rutin sebelum keluar dari situ. Dan jam 2 pagi, macam biasa, kalau tidur di tempat baru memang aku susah nak lena. Keadaan dalam ward sunyi sepi. Sekali-sekala je nurse masuk untuk cek uncle di sebelah aku. Kesian uncle tu, dah uzur sangat. Nafas dia turun naik perlahan. Dan dah nampak lelah. Selama aku duduk sini, dari pagi tadi dia hanya tidur. Tak ada pun waris yang datang meneman. Aku pun nak ajak bersembang pun dia duduk pejam je. Tidak lama kemudian perut aku memulas. Masuk angin, bunyi kencing dah terasa penuh.
Tandas memang dah tersedia dalam ward. Jadi aku turun dari katil dan berjalan menuju ke tandas untuk membuang hajat. Terdengar jelas bunyi selipar jepun aku memecah kesunyian dalam ward. Macam tu lah agaknya ya. Pesakit India di katil depan aku pun dah nyenyak tidur. Dah selesai urusan di tandas dan aku balik ke katil dan baring. Pun sama, mata tetap tak boleh pejam. Duk terkelipuk tengok shilling, tengok kipeh, tengok TV yang kosong. Nak tanya apa, nak tanya, aku panggil doktor suruh bius aku sampai pengsan. Susah betul nak lena hingga jam 3 pagi. Mata aku dah mula menerima signal untuk tidur. Aku baring ke kanan dan menarik selimut ke bahu. Dalam fikiran masih bermain-main dengan situasi esok hari. Aku bakal dilondehkan oleh nurse, bakal dibius, bakal ditonggingkan mengikut kehendak doktor. Kalau tak silap, potong tang lain, nak potong pegang lain, tapi pi potong depan pakai bujanglah aku sampai ketua. Astagfirullahaladzim. Lantaklah tidur dulu, esok fikir lain, kata dia. Ada kot setengah jam aku sempat lena. Tiba-tiba aku terjaga sendiri akibat datangnya bunyi mengeruh yang kuat dari uncle di sebelah katil aku. Tiranya tertutup. Memang aku tak boleh nampak, tapi boleh dengar dia mengeruh. Dah orang tua-tua lagu tu lah. Takkan hang nak pi marahnya pula. Aku biarkan dan tutup telinga aku dengan bantal. Selang beberapa minit, bunyi lain pula yang datang. Mentera Buddha dari radio uncle tu terpasang. Mendayu-dayu je bunyinya. Makin lama makin jelas, seolah-olah volumenya dimainkan seseorang. Aduh, apa ni pun, macam mana aku nak tidur? Aku tekan butang kecemasan untuk memanggil nurse. Masuk ke dalam. Sumpah aku malas nak turun katil waktu tu. Ya Encik, ada apa Soal nurse sebaik dia datang ke katil aku. Boleh tak bagi slow sikit volume pakcik sebelah tu? Saya susah nak tidur, kata dia. Nurse tu mengelak tirai uncle di sebelah. Aku nampak dia sedang tidur nyenyak sama macam tadi. Tak beralih pun. Tadi saya dah tutup radio tu sebab waris dia pesan boleh tutup bila dah malam, nanti ganggu orang lain. Oh, rasanya dia buka pula tu. Tadi memang off pun. Ya ke? Macam mana dia buka? Pakcik tu lumpuh satu badan. Uzur sangat dah. Aku terberhenti di situ. Tak apa Encik, saya tutup je. Esoklah cerita. Encik sambung je tidur. 10 pagi nanti saya nak masuk OT. Kan Cik nak masuk operation theatre room. Baik-baik. Okey, terima kasih ya. Nurse tu beralih ke arah sebelah dan matikan radio yang berbunyi. Kemudian dia tutup lampu dan keluar dari ward. Suasana kembali sunyi, membenarkan aku untuk menyambung tidur. Namun radio tu berbunyi semula setelah selang beberapa minit. Sekali lagi ia mendayu-dayu bagai diminta untuk dihempuk ke lantai. Dan hati ini bersabar lagi sebab di sebelah aku tu orang tua. Walaupun berlainan agama, tapi aku tetap kena hormat. Jadi sekali lagi aku biarkan. Segan pula nak panggil nurse masuk semula ke dalam ward. Aku tekuk telinga dengan bantal dan pejamkan mata dengan harapan boleh lena sampailah ke pagi. Tapi malangnya harapan aku berkecai bila hadir pula bunyi ni. Panjang dan berdengung seolah-olah angka sebelah tu sedang menyanyi sama mengikut arunan mentera tu. Ini tak boleh jadi. Ni hospital bukan pusat karaoke keluarga Jalan Chain Ferry, kata dia. Aku bangun, turun dari katil dan berjalan menuju ke katil uncle tu dengan niat nak tengok dia okey ke tak. Buatnya dia mati malam tu, lagi tak tenang tidur aku. Tirai yang memisahkan katil kami diselak. Tahu apa yang aku nampak? Uncle tu sedang tidur sama macam tadi. Tangan lurus ke bawah, badan terlentang menghadap ceiling ward. Dadanya turun naik perlahan. Bunyi berdengung tadi pun dah hilang. Kat sini aku dah start muskil. Agak mustahil uncle tu yang buka radio. Nurse dah cakap tadi uncle tu lumpuh, nak angkat tangan pun tak boleh. Mustahil dia yang buka radio tu. Tapi fikiran aku masih positif. Tak mau fikir yang bukan-bukan, walaupun hati ini dah berkecamuk.
Aku biarkan je radio tu terpasang. Untung-untung aku boleh lena dengan kesyahduan mentera tu. Aku kembali ke katil dan baring, tetapi kali ini aku baring ke kiri menghadap ke tingkap hospital yang bertutup dengan langsir. Tiba-tiba radio uncle tu berhenti sendiri. Hilang bunyi mentera, hanya bunyi nafas turun naik dari dua pesakit yang berkongsi bilik dengan aku tu. Terus terasa tenang jiwa aku. Aku pun bangun duduk untuk membetulkan pinggang yang terasa perit. Kesan ubat painkiller tu dah semakin berkurang. Sebaik aku tegakkan badan, waktu itulah aku ternampak satu tubuh kurus kering sedang berdiri dengan gaya membungkuk di kepala katil pesakit India kat depan aku. Tubuh tu nampak tua, berkepala botak, dan gaya dia bongkok tu seolah-olah sedang merenung tepat ke wajah pesakit India tu. Mulanya aku ingatkan waris India tu datang melawat. Melawat apanya jam 3 pagi macam tu? Tapi bila aku nampak dia pakai baju berwarna biru muda, maksudnya itu patient. Pesakit jugalah sama macam aku. Bukan doktor ataupun nurse mahupun pelawat. Di pergelangan tangannya ada tag yang menandakan dia memang pesakit di sini. Jadi aku tenung lama-lama manusia tu. Dalam gelap tu tak berapa dah nak nampak. Tenung punya tenung, baru aku perasan itu uncle yang menghuni di katil sebelah aku. Apa dia buat kat situ? Masa ni belum terfikir apa-apa lagi. Maklumlah tengah mamai ayam kan, tadi dah nak tertidur ya. Jadi entah macam mana mata aku terpandang kaki dia. Uncle tu terapung baik, kaki tak jejak lantai pun. Tang sinilah semangat menggelabah biawak aku datang. Perlahan-lahan aku baringkan tubuh aku tanpa sedikit bunyi pun. Nak bernafas pun macam tak mau keluar. Jantung bergegar kencang. Duk-dong, duk-dong, duk-dong. Kalau doktor dek cek dada aku sekarang ni, sah. Dia kata aku kena heart attack. Aku terbaring kembali ke posisi tadi, menghadap ke tingkap dan tarik selimut sehingga menutup kepala. Mulut ni dah berkumat kamit macam-macam surah dan doa. Tapi itulah, time climax macam ni, hang baca apa pun tak jadi ikut. Dah tak tentu arah dah. Main sebut ikut sedap mulut je. Silap-silap baca alif bata pun tahu. Aku diamkan diri macam tungkoi kayu dekat dalam selimut sambil berdoa agar natang tu tak singgah untuk buat check up kat katil aku pula. Namun doa aku tidak dimakbulkan. Hujan ini tetap datang untuk menguji keimanan aku yang memang dah sedia menipis bak kulit bawang. Hampir 15 minit aku membeku di atas selimut, di dalam selimut, sehinggalah telinga aku terdengar bunyi nafas lelah bergema di belakang aku. Terasa seperti ada sesuatu menekan tilam aku. Bunyi nafasnya sangat ketat. Tarik panjang, lepas pun panjang. Siap bunyi wheezing kot kat dalam. Kot ia pun hang ada asma. Pilah jumpa doktor. Yang hang singgah mai kat aku buat apa lah hai. Aduh yai. Aku pun tunggu nak kena potong esok ni Hanat. A'udzubillah kalimatillahi minta insya-Allah khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asfihi syai'un fil ardi wala fis samai wasami'ul azim. Sampai habis. Dua kalimah tu aku guna untuk bentengkan diri. Aku ulang-ulang sampai kering air liur sambil duduk berdoa, janganlah dia landing sebelah aku, janganlah dia duduk landing sebelah aku. Kalau dia buat macam tu, ada dua kemungkinan je yang bakal berlaku. Sama ada aku kencing tilam atau dia yang kena penendang. Lama juga dia menipik kat belakang aku macam tu. Walaupun tak nampak, tapi aku yakin dia ada situ. Tak boleh jadi ni. Mana boleh tahan macam ni. Dengan buntut aku yang sakit, badan berpeluh-peluh, kaki pula nak krem duk mengerekut dari tadi. Dan aku terpaksa ambil langkah drastik sebelum aku pengsan lebih awal dari yang doktor jadualkan. Dengan hati yang penuh tekad, hayya! Aku himbau tangan ke belakang dengan laju
Terus aku bangun, duduk dan berdepan dengan makhluk tu. Hayah wajah. Aduh, dia karate je katanya lah. Tangan dilibaskan ke kiri dan kanan, dengan kaki pun terangkat sama gaya dengan tanpa bayangan. Tapi aku hanya berkungfu seorang-seorang. Tak ada pun kelibat sesiapa tepi katil aku. Aku pandang kiri, pandang kanan, tak ada sunyi, sepi dan gelap. Pesakit India depan aku pun tidur mati. Jam di dinding dah menunjukkan pukul 5 pagi. Cepatnya masa berlalu, padahal tadi aku berasa lambat sangat nak siang. Aku bangun, masuk ke tandas dan ambil wuduk untuk segarkan badan. Tak ada makna dah nak tidur waktu macam ni. Spoil ya amat, kata dia. Hingga kecerah aku berbaring di katil tanpa tidur. Selesai solat subuh, nurse mula masuk ke ward untuk buat pemeriksaan rutin. Dan aku tanya nurse, "Cik, apik sebelah tu dah lama ke duduk sini? Sakit apa?" "Dah sebulan cik, sakit tua je. Dulu memang waris dia duduk tunggu tiap malam. Lah ni selang satu malam je main teman. Ada hari yang nak dia main teman, ada hari dia duduk seorang je." "Memang dia tak sedar dari hari pertama admit ke?" Tak, late ni je dia makin uzur. Kerja tidur je dia ni. Tapi pagi ni waris dia nak main ambil dah. Nak rawat kat rumah je, pasal duduk sini pun dah tak boleh buat apa. Bil makin mahal, kata dia. Oh lah, gitu ceritanya. Lega sungguh bila nurse cakap macam tu. Sebab tadi aku dah fikir-kira macam mana dengan malam ni. Lepas operate, sah-sah aku kena stay situ lagi. Bukan boleh belah macam tu je. Tapi bila nurse bagi tahu uncle tu nak balik dah, terus hilang segala kerisauan aku. Pun begitu, aku sendiri pun tak tahu gangguan tu datang daripada mana. Adakah dari uncle tu atau memang benda tu memang duk ada kat sini. Tapi aku pun dah plan siap-siap. Malam ni salah seorang kawan aku kena main teman. Baik, dah habiskah cerita ni? Belum lagi. Jadi jam 8 pagi. Kalau tadi aku menggelabah dengan setan, sekarang ni aku menggelabah pula dengan benda lain pula. Operation, kan dah kena operation pukul 8 pagi ni. Jadi aku kira di siang hari tu tiada apa lagi yang patut aku takutkan. Maklumlah dah siang kan. Tapi aku silap. Seorang nurse berbangsa Cina masuk berjumpa aku. Gaya macam nurse senior, tapi lawa bukan main tu. Cantik macam pelakon Korea Winter Sonata. Yang bestnya bahasa Melayu dia sangat bagus. Encik Eddie ya? Ya saya. Okey, kita nak bawa encik ke OT ya. Sebelum tu kita nak kemaskan encik dulu. Nak kemih? Kemih apa? Sambil tersenyum dia tunjukkan aku sesuatu di tangan dia. Sebilah pisau cukur cap jilet. Kenapa kena cukur janggut? Nak bedah memang kena cukur janggut kah? Aku khabar janggut aku yang serabut sangat. Misai pun baru cukur je sebelum aku admit sini. Rambut pun dah pendek, kacak je aku begitu. Taklah, kita bukan nak cukur janggut, kita nak cukur tut. Kan nak bedah tang situ. Cukur bulu tut. Sungguh macam nak tersembuh balik segala breakfast yang aku telan tadi. Ini lagi seram dari apa yang berlaku malam tadi. Lebih menyeramkan bila nurse Amo itu panggil budak-budak praktikal pula masuk kat katil aku. Tak ramai, cuma ada 8 orang je. Cukuplah buat untuk aku berasa seperti dia. Sama je. Cukuplah untuk buat aku cukup untuk buat aku berasa seperti dicabul beramai-ramai. Tersenyum-senyum mereka tengok aku dengan muka cuak atas katil. Kebetulan time tu 2 orang kawan baik aku pun masuk sama. Mereka disuruh menunggu di luar tirai. Dari jauh aku dapat dengar mereka duk terbahak-bahak kat penjuru ke bilik. Berdebah betul. Okay ladies, sini ya, I nak tunjuk macam mana kita nak cukur bulu di tooth passion. Mula sekali kita londehkan dulu abang handsome ni. Sekian, tak lama aku nak sambung lah. Biar aku simpan je rahsia ni hingga hari tua, kata dia. Kalau aku sambung lagi, hampa tak lalu makan 2-3 hari lah. Terima kasih. Jadi ini adalah kisah yang kedua. Harap anda semua terhibur. Jadi saya nak sambung untuk kisah yang ketiga.
Okey, baik. Jadi untuk pengalaman kisah yang ketiga ni, pengalaman sewaktu berada di hospital ya. Okey, jika ada sesiapa di antara kita atau ahli keluarga kita yang ditakdirkan nanti ditahan di ward hospital, sebelum keluar daripada hospital, bacalah ayat masurat atau ayat kursi, lalu kita hembuskan kiri dan kanan, depan dan belakang sebelum pulang ke rumah. Amalkan, kita tak tahu apa yang akan mengikut kita pulang. Yang menjadi mangsa nanti ialah anak-anak kita. Jadi bila aku masuk ke dalam ward, aku tengok atas siling. Ya Allah, banyaknya makhluk merayap. Yang ni cerita mungkin orang ni hijab dia terbuka lah ya. Okey, ingin aku kongsikan pengalaman sewaktu berada di hospital. Ini dari kacamata seorang yang sepet matanya. Jadi bila aku masuki ward, mata aku yang sepet ni pasti akan memerhati sekeliling, atas dan bawah, sebab terlalu banyak makhluk-makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Aku bukan bertujuan menakutkan sesiapa, tapi itulah pengalaman si mata sepet. Jadi ini kisah yang pertama dia. Aku masuk ke ward kelas ketiga, hospital besar. Dia censored. Bila tengok ke atas ceiling, begitu banyak makhluk merayap. Ada bulat, ada mata bulat, mata panjang, ada telinga panjang, ada muka mengerikan bagai. Mereka seakan-akan menanti saat untuk terjun ke bawah. Di hujung pula, aku melihat seorang lelaki berjalan sambil memegang kepalanya sendiri. Darah memancut keluar daripada tengkuknya. Jurawat dan doktor seperti biasa menjalankan tanggungjawab mereka. Hanya aku yang kadang-kadang melihat di bawah katil pesakit. Ada yang mayat sedang tidur di bawahnya. Ada seorang kanak-kanak pula menarik tangan ibunya sambil menunjukkan ke arah lembaga di bawah katil. Marah si ibu pada anaknya. Lain kali ibu-ibu yang ada anaknya seperti ini, percayalah bahawa mereka dapat melihat apa yang orang lain tidak dapat lihat dengan mata kasar. Di kes yang kedua pula, aku melihat begitu ramai orang datang menziarahi ahli keluarga mereka yang sakit pada waktu melawat. Dan seorang wanita kelihatan jalannya begitu perlahan. Di atasnya ada seekor beruk sedang bertenggek dan matanya kemerah-merahan. Bila aku ceritakan pada isteri, dia terus terdiam. Aku terus baca ayat Quran, lalu aku hembus ke arah makhluk tersebut. Dan makhluk itu terjatuh dan wanita tersebut terhoyong-hayang sebelum dipegang oleh keluarganya yang menyangka dia mahu pitam atau tidak sihat. Makhluk itu tadi bangun dan mukanya kelihatan begitu marah. Dia tahu siapa empunya angkara yang menyebabkan dia terjatuh. Matanya tepat memandang ke arah aku. Aku baca ayat kursi dan hembus sekali lagi. Terus hilang. Lah, pasal apa abang pergi hembus? Sat lagi kecoh satu wad tunggu isteri aku. Apabila aku ceritakan semula perkara ini padanya. Ada betul juga katanya. Aku hanya terdiam. Itulah sikap aku melihat sesiapa yang bawa benda gaib yang dia sendiri tidak tahu. Aku akan buat dari jauh dan kadang-kadang aku tidur sendiri. Aku sendiri diserang bila tertidur. Kes ketiga pula, sedang aku melihat ramai orang mengelilingi seorang lelaki. Rupa-rupanya dia ni diambang sakratul maut. Orang dah nak meninggal tu kan. Anak-anak sibuk dengan handphone, telefon sana sini, mungkin sedang memaklumkan kepada sanak saudara tentang perkabaran ayah mereka yang sedang sakratul maut. Yang paling sibuk ialah makhluk yang telinga panjang, tanduknya panjang sedang mengganggu lelaki itu. Dan saat inilah kita harus bisikkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ajarnya kalimat itu. Bukan kita tengok dan kata pada ayah, mengucap ayah sambil tersedu-sedu. Kalau kita sayang mereka, kita bantu mereka saat ini. Dan pedulikan handphone, bisikkan di telinganya La ilaha illallah. Saat itu matanya hanya memandang ke atas. Dia diganggu sebenarnya.
Kalau kita sayang ayah dan ibu kita ketika saat mereka hampir sampai, tak kisah sama ada anak lelaki atau anak perempuan, ajarlah kepada ibu bapa anda. Itu tanda kasih kita pada mereka. Jangan hanya melihat dan menangis. Kadang-kadang kalau aku ziarah, aku akan menasihatkan dan ajar anak-anak tentang kalimah ini. Biarlah mereka akhiri dengan penyudah yang baik. Untuk kes yang keempat pula, dan pernah aku masuk bilik mayat untuk meminta surat kematian ibu. Aku melihat ada beberapa makhluk sedang berdiri berhampiran dengan peti mayat. Cuma aku tidak pasti adakah peti itu kepunyaan mereka. Mereka berpakaian seperti biasa yang kita nampak pada manusia. Ada juga yang berwajah hodoh, rupanya pecah, lidahnya terjelir-jelir keluar. Cepat-cepat aku jumpa yang mengeluarkan surat dan terus pergi ke pejabatnya. Okey, cerita yang kelima, aku masuk ke ward jantung sewaktu ziarah ibu mertuaku. Seorang jururawat begitu tekun membantu pesakit tapi tanpa dia sedar, dia diekori oleh sesuatu. Wanita berambut panjang berjalan mengikutnya dari belakang. Kemana saja jururawat itu pergi, dia akan ikut. Matanya hanya pandang ke bawah. Sesekali rambutnya akan tersangkut di atas bahu jururawat dan aku melihat jururawat itu menguis-nguis seolah-olah gatal. Aku hanya dapat melihat tanpa dapat melakukan apa-apa terhadap jururawat berkenaan. Biasalah, kalau bertugas di hospital, sebab itu paling bagus kita amalkan ayat mat surat. Sebelum keluar dari hospital, kita baca ayat mat surat atau ayat kursi, lalu kita hembus kiri, kanan, depan dan belakang sebelum pulang ke rumah. Amalkanlah. Kita tak tahu apa yang mengikut kita pulang. Yang menjadi mangsa ialah anak-anak kita. Jadi, tamat sudah untuk kisah seram Malaysia yang kali ini. Saya harap anda semua enjoy. Jadi pada anda semua yang dah subscribe, yang kasih komen, yang kasih like, jadi terima kasih banyak-banyak. Saya sangat-sangat tak sangka dapat ramai juga orang yang bagi sokongan pada saya yang baru nak berputik, baru nak bermula dalam kisah-kisah seram dekat YouTube ni kan. Jadi saya amat berbesar hati, terima kasih, syukur, alhamdulillah pada Allah. Okey, jadi terima kasih dan selamat malam.